Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Masih lagi kita membicarakan mengenai sambungan minggu yang lalu mengenai qanaah. Qanaah ini bermakna seseorang itu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Sama ada benda itu sedikit, begitu juga banyak. Kerana ada orang yang dapat banyak pun rasa tidak cukup. Maka sifat qanaah, sifat yang mulia, yakni merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Mukasyafatul Qulub, sementara orang yang bijak berkata, saya mendapati orang yang paling panjang kesedihan adalah seorang yang ada sifat dengki, iaitu seorang pedengki. Dan orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang mempunyai sifat qanaah. Dan orang yang paling sabar atas penderitaan dan yang paling sabar atas penderitaan. Maka dikatakan yang paling tenang adalah orang yang qanaah. Yang paling sabar atas penderitaan adalah orang yang bakhil ketika rakus, dan yang paling mudah hidupnya adalah orang yang paling kuat menolak keduniaan. Yang paling besar penyesalannya adalah ulama yang melampaui batas. Ini dikatakan bahawa orang yang paling banyak bersedih ialah orang yang dengki. Kerana apabila dia melihat orang yang dengki itu ada dapat kebaikan-kebaikan, maka hatinya tidak suka, maka menyebabkan dia sedih. Dan orang yang qanaah ini adalah orang yang tenang. Bila mana Allah memberi kepada dia sama ada sedikit, hatta kalau Allah Ta'ala beri banyak, dia bersyukur pada Allah. Maka dikatakan bahawa dia ini apabila saja Allah Ta'ala memberi satu rezeki kepadanya, dia merasa cukup, maka hatinya akan menjadi tenang. Dan dikata yang paling sabar atas penderitaan adalah orang yang bakhil. Orang bakhil ketika rakus. Yang paling mudah hidupnya adalah orang yang paling kuat menolak keduniaan. Dia sabar tapi penuh dengan penderitaan. Maknanya orang yang bakhil dalam keadaan tamuk, rakus. Ini membawa kepada derita. Duit ada, harta ada, tapi payah nak menginfak fisabilillah. Dan orang yang paling mudah hidupnya adalah orang yang tidak mengejar dunia. Dia menolak dunia, kuat penolakan pada dunia. Dan kalau dunia datang kepadanya, dia menghadapi dengan baik. Kalau tiada, hilang dunia padanya, dia tidak mengapa. Dan kalau diberi pilihan nak dunia ke tidak mau dunia, maka dia akan menolak dunia. Kerana baginya apa yang dia ada sudah memudahkan dia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan orang yang paling banyak penyesalannya adalah ulama yang melampaui batas. Yakni ulama yang maknanya tidak menyatakan kebenaran. Ataupun dengan arti kata ulama yang ada kepentingan. Dia bercakap sesuatu adalah untuk kepentingan. Sama ada kepentingan dirinya ataupun kepentingan kepada yang memerintahnya, orang yang di atasnya, ataupun kepentingan tertentu, lalu dia melampaui batas. Maka ini binasa. Di dalam kitab Manhajus Sawi mengatakan bahawa betapa banyak catatan pemimpin yang zalim, yang buat jahat, rakyat yang buat jahat, duduk dalam surat amalan ulama. Kenapa? Kerana ulama itu tidak menyatakan yang benar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mahukah aku memberitahu kepada kamu harta Allah yang halal? Harta Allah yang halal, iaitu
pakaian untuk musim sejuk dan juga untuk musim panas. Kelapangan waktu untuk menunaikan haji dan umrah serta makanan seperti makanan orang Quraisy. Bukanlah aku yang paling agung dan yang paling rendah di antara mereka. Demi Allah, aku tidak tahu apakah itu halal ataupun tidak. Apakah itu halal ataupun tidak. Jadi seakan-akan dia ragu apakah kadar itu melebihi kecukupan yang mengharuskan bersikap qanaah. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, harta yang halal ini seperti pakaian di musim panas dan musim sejuk dan memakai sekadar untuk menutup kepanasannya dan menghilangkan kesejukan dia dan memakan makanan hanya sekadar untuk menguatkan tubuh badannya untuk melakukan ibadat haji. Dan dikatakan bahawa dia kata dia pun tidak tahu yang mana baik, yang mana tidak baik ini dengan arti kata amalan yang dilakukan itu dengan arti kata adakah menepati qanaah ataupun tidak qanaah. Kerana orang yang melakukan amal ibadat ini merasa cukup, maknanya qanaah ni merasa cukup dan tidak mahu lagi yang lebih. Contohnya, kalau dah dia makan, ala pakaian dia cukup untuk 2 helai, maka tak mahu dah yang lebih daripada itu. Kerana dia sudah cukup bagi dia tadi. Ini orang yang sangat menjaga. Maka seorang Arab Badui mencela saudaranya kerana tamak. Ia berkata, saudaraku, engkau mencari dan dicari. Orang yang engkau kenali mencari kamu. Sementara engkau sendiri mencari apa yang telah engkau cukupi. Seakan-akan apa yang tidak ada padamu telah nampak padamu. Sementara apa yang ada padamu telah berpindah darimu. Seolah-olah engkau, saudaraku, tidak melihat orang tamak yang miskin dan orang zuhud yang melimpah rezeki. Maka satu orang Arab Badui dia mencela saudaranya tadi disebabkan sifat tamak. Dia kata kamu ni mencari dan dicari. Kamu cari, maknanya orang yang engkau kenali mencari kamu. Orang yang kamu kenalkan, orang yang engkau kenali dia mencari kamu. Sementara engkau sendiri mencari apa yang telah engkau cukup. Apa-apa yang Allah Ta'ala cukupkan kamu masih mencari. Seolah-olah seakan-akan apa yang tidak ada pada kamu telah nampak padamu. Sementara apa yang ada padamu telah berpindah daripadamu. Jadi dikatakan bahawa apa yang ada, yang cukup-cukup ni kita duk cari. Sudah cukup kita duk cari lagi, cari lagi. Seolah-olah menunjukkan bahawa tidak cukup. Tidak cukup dengan apa yang masih yang Allah Ta'ala beri. Asy-Sya'bi berkata bahawa telah diceritakan seseorang memburu binatang. Seseorang memburu burung. Lalu burung itu bertanya dengan izin Allah, apakah yang engkau ingin lakukan kepada aku? Burung tu kata dengan dia, dengan izin Allah Ta'ala, maka kata orang itu, aku akan menyembelihmu dan memakan dagingmu. Demi Allah, engkau akan memuaskan orang yang memakan dagingmu. Lalu katanya, demi Allah, aku tidak memuaskan orang yang memakan dan tidak mengenyangkan orang yang lapar. Tetapi aku memberitahu kepada kamu 3 perkara yang lebih baik bagimu daripada memakan aku. Ini Asy-Sya'bi menceritakan. Boleh ke berlaku begitu? Boleh. Kerana kata ulama, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang soleh diberi sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan ada nabi mengatakan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama aku seperti nabi-nabi Bani Israel. Maka ada pendapat mengatakan bahawa ada orang yang khusus yang terpilih di sisi Allah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Contoh, ada Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga boleh menghidupkan orang mati. Tetapi terdiri daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan sesungguhnya
Allah berkuasa ingin menjadikan apa sahaja. Maka Asy-Sya'bi menceritakan bahawa ada seorang memburu seekor burung, memburu binatang, lalu dia dapat menangkap seekor burung. Ketika mana dia berjaya mengambil seekor burung tadi, burung tu tanya, apa yang kau nak buat pada aku? Kata orang tu, aku nak sembelih kamu. Dan aku nak makan daging kamu. Kata burung tadi, demi Allah, aku tidak memuaskan orang yang memakan aku. Maka aku pun tak puas dan aku tidak akan mengenyangkan, tak mampu nak mengenyangkan orang yang lapar. Akan tetapi aku nak memberitahu kepada kamu 3 perkara yang lebih baik daripada memakan aku, katanya burung tadi. Yang pertama, aku memberitahunya kepadamu ketika aku berada di tanganmu. Yang pertama, aku akan memberitahunya kepadamu ketika aku berada di tanganmu. Ya, aku akan beritahu ketika mana kau pegang aku lagi. Yang kedua, aku akan menyampaikannya ketika mana aku berada di atas pokok. Dan yang ketiga, aku akan mengkhabarkanmu ketika mana aku berada di atas gunung. Katanya burung tadi. Baik, apa yang pertama? Dia pegang ni sebab burung tadi ada tangan dia. Apa yang pertama? Yang pertama, janganlah engkau bersedih di atas apa yang telah hilang. Apa-apa yang telah hilang, jangan kamu bersedih, katanya. Lalu pemburu tadi melepaskan dia. Bila lepas tadi, burung tadi naik atas pohon. Naik sampai pohon, lalulah orang tadi bertanya, apakah yang kedua? Yang kedua, jangan engkau percaya terhadap sesuatu yang tidak ada, bahawa itu ada. Jangan engkau percaya terhadap sesuatu yang tidak ada, bahawa itu ada. Kalaulah sesuatu itu, contohnya tidak ada rezeki kita, maka jangan kita anggap, maknanya kalau sesuatu yang tidak ada, tetap tidak ada. Percaya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu burung tadi pun terbang sampai ke atas gunung. Kemudian burung itu berkata, wahai orang yang binasa, kalau engkau menyembelihku, nescaya keluar dari perutku itu 2 mutiara yang masing-masing memiliki berat 20 miskal. Terkejut dia. Oh, kau tahu duk sembelih tadi. Lalu pemburu itu pun menggigit bibirnya dan bersedih. Lalu dia bertanya, apakah yang ketiga itu? Engkau telah, kata burung tadi, engkau telah melupakan 2 hal yang pertama. Maka bagaimana aku ingin memberitahumu yang ketiga. Maksudnya, jangan engkau percaya terhadap sesuatu yang tidak ada, bahawa itu ada. Iaitu seperti dalam perut burung tadi ada 2 mutiara. Mungkin kamu menyatakan bahawa dalam perut ni manalah, dalam perut burung mana ada mutiara. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang kamu tidak sangka itu tiada, rupanya ada. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, kata burung tadi, dah dua perkara tadi kamu telah lupa, bagaimana aku nak memberitahu kepadamu perkara yang ketiga. Bukankah telah aku katakan kepadamu agar jangan bersedih di atas apa yang hilang. Tapi kamu bersedih juga. Maknanya, sedih apa yang hilang. Dan jangan percaya sesuatu yang tidak ada. Aku, dagingku, darahku, buluku sahaja tidak senilai dengan 20 miskal tadi. 20 miskal mutiara. Maka bagaimana dalam perutku ada 2 mutiara yang masing-masing senilai 20 miskal. Kemudian burung itu terbang dan pergi. Inilah keumpamaan ketamakan anak Adam yang berlebihan. Kadang-kadang bila dia tamak, maka ketamakan dia tadi menyebabkan dia merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Maka dikatakan bahawa As-Sama' berkata, Raja, yakni mengharap, adalah tali di hati kamu dan ikatan di kakimu. Oleh kerana itu, keluarkanlah raja itu daripada hatimu. Nascaya terurai ikatan di kakimu tadi. Maka dikatakan bahawa mengharapkan sesuatu adalah tali di hatimu dan ikatan di kakimu. Jadi dikata kalau kita mengharapkan sesuatu, bagaikan dia telah mengikat tali dan hati dan kaki kita. Oleh kerana itu, keluarkan harapan tadi daripada hati kita.
hati kita, maka terurailah ikatan di kaki kamu tadi. Dalam sesuatu perkara yang kita nak, kadang-kadang kita ada satu harapan yang tinggi. Antara harapan yang tinggi seperti kita merasakan inginkan sesuatu. Inginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita ada. Maka bila kita inginkan sesuatu lebih daripada apa yang kita ada, seperti harta sebagai contoh, ataupun pangkat sebagai contoh, maka benda itu akan mengikat hati kita, bahkan mengikat kaki kita. Kita akan kejar benda itu saja dan kita akan fikir benda itu saja. Akhir sekali, yang kita kejar, yang kita itu membawa kepada kerugian. Kerugian dan membawa kepada kebinasaan. Baik, ada contoh mengenai dunia. Kisah satu orang yang dia ini nak ikut satu orang Nabi berjalan. Kita sudah cerita, tapi cerita ni ada kaitan yang kita baca malam ini. Walaupun dia bentuk ulangan, tak apalah. Rasa pernah cerita dalam kuliah yang lalu. Maka dia pun berjalan. Kalau tidak silap Nabi Musa, dia berjalan. Orang tu pun nak ikut Nabi Musa AS, nak ikut Nabi tersebut. Boleh tak saya ikut kamu? Kata Nabi tadi, boleh. Tapi kalau mu nak ikut aku, mu kena jagalah, aku tugaskan kamu. Tugas dia apa? Ditugaskan menjaga roti. Maka Nabi tersebut bawa 3 keping roti. Bila dia bawa 3 keping roti, dia pun berjalan, di tengah perjalanan dia makan sekeping roti. Tinggal 2 keping. Sampai masa Nabi tersebut tanya, mana roti tadi? Dia pun tunjuk tengok 2 keping. Maka ditanya, mana sekeping lagi? Kata dia, sekeping tadi tidak ada, memang 2 keping pun. Maka ditanya lagi, mana? 3 keping, dia tidak, memang 2 keping saja. Baiklah, kalau macam tu, dia pun makanlah. Sekeping, Nabi tu sekeping, makan roti. Lepas makan, sambung perjalanan. Tiba-tiba nampak satu tanah yang tinggi umpama bukit, ada 3 tanah yang tinggi umpama bukit tadi. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah Ta'ala, kalau tidak silap Nabi Musa. Berdoa kepada Allah, maka ketiga-tiga bukit itu menjadi 3 ketul emas, 3 tumpuk emas yang besar. Lalu terkejut dia. Allah, boleh jadi emas maknanya. Terkejut dia. Lalu Nabi tersebut membahagikan, baik 1 bukit emas itu untuk aku, 1 bukit emas lagi untuk kamu. Maka tu Nabi pun tersebut diam saja. Ada 1 bukit lagi. Tadi dia tanya, dah 1 bukit lagi untuk siapa? Kata Nabi tersebut, untuk orang yang makan roti tadi. Lalu bila dengar macam tu, dia pun mengaku, saya yang makan roti sebenarnya. Tadi tak mengaku. Mengaku. Maka Nabi Musa ini pun tahu orang ini ada sifat tamak. Baiklah kalau macam tu. Oleh kerana mu makan roti, ambillah kamu tadi. 2 tumpuk emas tadi, 2 bukit emas, ambillah kepada kamu. Maka diberi 2 bukit emas tadi kepada Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa tawar lagi pada dia. Maukah kamu kalau bukit emas aku ni aku bagi pada kamu? Tapi dengan syarat, kamu tidak ikut lagi perjalanan aku. Aku nak berjalan, mu jangan ikut. Mu nak ikut aku, kalau nak ikut aku, mu kena tinggalkan bukit emas ni. Tapi kalau mu tambah ikut aku, ambillah bukit emas tadi. Maka dia dah dapat dah 2 bukit emas. Tapi nak ikut, dia tak nak ikut kerana nak yang ketiga. Maka diberilah dia yang ketiga. Maka Nabi Musa pun tinggalkan dia. Duduklah dia dekat 3 bukit emas. Tinggal 3 bukit emas. Selepas daripada itu, datang 3 orang perampok. 3 orang perampok datang, terkejut tengok ada 3 bukit emas, ada dengan 1 orang yang jaga. Maka 3 perampok bunuh dia tadi. Maka matilah dia, tak dapat 1 pun. Maka perampok tadi bagilah emas. 1 bukit emas untuk aku, 1 bukit emas untukmu, 1 bukit emas untuk kamu 3 orang. Maka bagi 1 tumpuk emas. Lepas bagi, salah seorang dia kata, dah sekarang ni kita kena pilih 1 orang untuk cari makanan. Maka dilantiklah seorang cari makanan. Gila cari makanan. Tinggal 2 orang dekat bukit emas tadi. Maknanya lepas daripada itu,
Dua orang ini berpakat. Apa kata kalau kawan kita balik nanti kita bunuh supaya kita dapat 1/2 seorang. Maka setuju. Bila setuju, kawan dia balik wa alik wati. Bagi makan. Bila kawan dia sampai tadi, kedua-dua bunuh kawan dia. Bila bunuh saja kawan dia, matilah kawan dia tadi. Tak dapatlah 1 bukit emas. Maka dia pun bagi. Baik, sekarang ini yang kawan kita sudah mati. Maka kita ambil bukit emas dia tu, kita bagi seorang-seorang. Setuju? Setujulah kedua-dua tadi. Katanya dah diwalik makanan. Kalau macam itu, sebelum kita nak bagi emas itu, mari kita makan dulu roti. Maka dimakanlah roti tadi. Bila dimakan saja roti tadi, ternyata roti itu kawan dia dah letak racun. Maka dia pun makan roti, dua-dua mati. Kenapa? Kerana masa kawan dia beli roti tadi, kawan dia kata kalau aku racun kawanku dua-dua, aku dapatlah ketiga-tiga. Oleh kerana sifat tamak dia nak 3 emas tadi, 3 bukit emas, dia racun kawan dia. Kawan dia ni pula dah dapat dah satu bukit emas. Tapi nak lebih lagi, dia bunuh kawan dia. Akhir sekali, semuanya mati. Yang ikut Nabi tadi pun mati, dibunuh perampok. 2 orang perampok tadi mati makan racun. Yang letak racun pun dibunuh oleh 2 orang perampok. Akhirnya, semuanya maknanya binasa. Nabi tersebut balik. Bila balik tengok ada 4 mayat di hadapan bukit emas. Lalu Nabi tersebut memberitahu, inilah dia dunia. Yang tamak-tamak akhirnya tak dapat apa-apa. Dia membawa kepada binasa. Maka Abu Muhammad Al-Yazidi berkata, aku pernah menemui Al-Rashid, yakni Harun Al-Rashid. Aku melihatnya sedang memandang sehelai kertas terisi tulisan dengan dakwah emas. Khalifah Harun Al-Rashid ini khalifah. Maka khalifah ini maknanya satu hari dia tengok. Dia tengok satu kertas. Kertas itu tulisan dia daripada dakwat emas. Tulisan daripada dakwat emas. Ketika melihat Abu Muhammad Al-Yazidi tadi. Khalifah Harun Al-Rashid tengok dia. Ketika melihatku, maka Khalifah Harun Al-Rashid tadi tersenyum. Lantas aku bertanya, apakah sesuatu yang mengkagumkan ya Amirul Mukminin? Apakah yang mengkagumkan? Wahai Amirul Mukminin, Harun Al-Rashid, ia menjawab, ya, aku mendapati 2 bait puisi ataupun syair, 2 bait syair di dalam almari Bani Umayyah. Lalu aku tertarik padanya dan menambah 1 bait. Apa dia? Jika pintu tertutup darimu tanpa hajat apapun, tinggalkanlah ia untuk yang lain. Yang terbuka pintunya untukmu, lambung isi perut cukuplah bagimu. Menjauhkan hal-hal buruk cukuplah bagimu. Para pemimpinmu berkorban untuk kehormatanmu, jauhilah maksiat, maka dijauhkan hukuman. Secara kesimpulannya begini. Jika pintu tertutup darimu tanpa hajat apapun, tinggalkan ia untuk orang lain. Kalaulah kita ini sudah rasa cukup untuk kita. Cukup untuk kita. Kita tinggallah bagi orang lain pula. Bagi orang lain. Kalaulah ada orang bagi tanah. Kalau ada orang bagi tanah. Siapa yang tidak ada rumah, tidak ada tanah, maka boleh mohon contohnya. Kita sudah ada rumah, kita sudah ada tanah, kita tak ada hajat pun, kita taklah berhajat sangat. Kalau ada, kalau tak dapat pun tak apa. Maka seandainya dah tertutup darimu tanpa apa hajat pun, dah cukup, kamu sudah tak perlukan lagi, tinggalkan ia untuk orang lain. Jangan ada sifat tamak. Cukuplah dengan apa yang ada pada kamu tadi. Maknanya. Kerana apa? Kerana kamu tidak perlu hajat. Kalaulah kita memang tak berhajat, tapi kita kata ni peluang. Maknanya. Kalau dapat mujur, tak dapat tak apa. Tapi kalau dapat, kalaulah kita dapat. Maknanya boleh jadi yang kita ada pun kita tak terguna.
Kemudian kita ambil pula yang lain. Maka ternyata telah terkena penyakit tamak. Maka kalau kamu tidak ada hajat, tidak ada keperluan, cukup dah ketika itu. Maka jadilah kamu mengambilnya dan kamu tinggallah kepada orang. Tinggalkan kepada orang yang lain. Dan maknanya tinggalkan ia untuk yang lain. Yang terbuka pintunya untukmu, kalaulah terbuka pintu untuk kamu, adalah bahagian kamu. Maknanya, maka lambung isi perut cukuplah bagimu. Kalau terbuka peluang untuk kamu, orang nak bagi, ambillah sekadar yang perlu untuk kamu. Kalaulah dah ada, dah cukup, tak payah. Tak payah kita mencari, kita merebut, kita maknanya ingin mendapatkan. Sedangkan ada lagi orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Tak kira lah sama ada di bentuk kewangan ke, rumah ke, tanah ke, kenderaan ke, apa-apa sahaja. Apabila kamu tidak memerlukannya, apabila kamu tidak berhajat kepadanya itu, kepada perkara tersebut, dan kamu sudah cukup, maka tinggalkanlah ia untuk orang lain. Tinggalkan dia untuk orang lain. Dan seandainya terbuka untuk kamu, seandainya ada bahagian untuk kamu, ini peluang untuk kamu mendapatkannya. Ya, peluang untuk mendapatkannya, lalu ambillah untuk diri kamu secukupnya. Kadar-kadar bagi kamu mana yang cukup, secukupnya. Dan para pemimpinmu berkhabar untuk kehormatanmu. Pemimpin-pemimpin yang dahulu, yang saleh di zaman khalifah terdahulu, yang terdiri di kalangan pemimpin yang saleh, seperti contohnya Khalifah Harunur Rashid, Amirul Mukminin Harunur Rashid, satu orang khalifah yang memuliakan ulama. Ini dia Khalifah Harunur Rashid. Ada satu orang khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz satu khalifah yang sangat zuhud kehidupannya. Yang saleh lagi zuhud kehidupan dia. Apa kata Khalifah Harunur Rashid? Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini diceritakan bahawa beliau ini seorang khalifah. Dan di zaman Umar bin Abdul Aziz, harta melimpah ruah. Katanya, wahai awan, kamu siramlah, kamu turunlah air hujan di mana-mana yang yang kena atas muka bumi, yang menumbuhkan tanaman. Maka hasil mahsulnya akan sampai juga kepada Baitul Mal di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dan tidak tergambar zaman itu, zaman Umar bin Abdul Aziz tidak tergambar zaman itu, dikatakan bahawa Allah Ta'ala memberi kekayaan umat Islam melimpah ruah. Tapi apa yang berlaku pada Umar bin Abdul Aziz? Kehidupan Umar bin Abdul Aziz miskin, fakir, tak ada apa-apa. Miskin, fakir, tak ada apa-apa. Ini keadaan Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia merasa cukup dah dengan apa yang ada. Maka pemimpin-pemimpin dahulu berkorban untuk kehormatan rakyat dia. Lalu kata, jauhilah kemiskinan. Jauhilah kemaksiatan. Jauhkan maksiat. Maka bila kamu menjauhkan diri daripada maksiat, bermakna kamu dijauhkan diri daripada hukuman. Kamu dijauhkan diri daripada penyiksaan bila kamu menjauhkan diri daripada maksiat. Maka demikianlah dikatakan bahawa seseorang itu hendaklah dia merasa cukup dengan apa yang ada. Bahkan hendaklah dia tadi dalam keadaan bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalaulah seseorang itu apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya rasa tak cukup, maka terkena penyakit tamak pada dirinya. Maka bila terkena pada penyakit tamak dirinya, maka membawa kepada kebinasaan. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi maknanya kebaikan. InsyaAllah mungkin suatu hari nanti
jemaah boleh mendengar kuliah Ustaz lagi nanti satu hari nanti, wallahu alam. Kita akan sambung insya-Allah. Maknanya kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali ini. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.